لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ingat, sabdu jaga sabdu jaga, alhamdu ha tu jaga, lagi waladhdall 6 harakat sikit-sikit. Kita ingat balik apa yang kita dah belajar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam satu matlamat yang sama untuk mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah. Alhamdulillah, baru selepas tadi kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dapat kita bersama-sama selepas itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang maksur. Dapat kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan kemudian dapat kita duduk dalam majlis ilmu, yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum itu yang berkumpul di mana-mana rumah Allah, yang tujuan mereka untuk membaca kitab Allah dan berbincang-bincang mengenainya sesama mereka, melainkan akan turunlah ketenangan kepada mereka. Mereka akan disirami dengan rahmat serta disertai oleh para malaikat. Juga dicatat oleh Allah bahawa mereka ini dalam kalangan orang-orang yang berada di sisinya. Itu kelebihan berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk dalam tujuan menuntut ilmu. Kelebihan menuntut ilmu di rumah Allah ni lebih besarlah daripada kita duduk di tempat lain. Jadi alhamdulillah, yakin kita dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pasti akan berlaku. Pertama, hati kita pasti akan tenang sekiranya kita dalam rumah Allah ini dan tujuan untuk menuntut ilmu, untuk membaca kitab Allah, untuk berbincang-bincang mengenai kalamnya. Pasti kalau tak tenang, bukan masalah majlis ilmu, adalah masalah hati kita. Banyakkan istighfar, ada something wrong dalam hati kita. Wa ghashiyatuhumur rahmah, akan disirami dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti bahawa sekarang ini siapa saja yang berada di mana-mana rumah Allah, yang sedang duduk dalam majlis ilmu, yang tengah dengar bayan, yang tengah dengar hadis Nabi, yang tengah mengaji, yang tengah belajar tafsir, apa sahaja yang tengah dengar tazkirah, pasti mereka akan disirami dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, mereka semua ini yang duduk sekarang ni mana-mana masjid, tak kisahlah masjid surau, yang mana baitin min buyutillah, rumah-rumah Allah ni pasti tengah disirami dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta pada waktu ini juga disertai oleh para malaikat yang kita tak nampaklah. Ni perkara-perkara ghaib. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, nama-nama kita ni sedang disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan sekarang ni duduk kat masjid Naibullah, tengah mengaji, belajar. Bulan-bulan tengah duduk dekat surau sekian-sekian, tengah baca Quran, tengah belajar baca Quran. Sekian-sekian duduk dekat masjid ni, surau ni sedang belajar hadis, tengah dengar hadis. Cukup dengan itu, kita faham itu, maka kita yakin dan kita seronok duduk dalam majlis ilmu. Tak adalah cepat-cepat kita bergegas, kecuali kalau kita ada hal lah. Kalau kita ada hal tak ada masalah. Kalau tak ada hal,
pastikan kita duduk sebentar untuk mengecapi apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah tuan-tuan. Yang pertama yang dimuliakan Tuan Kongsi Majid, Cikgu Haji Muhammad Isa bin Julan, Tuan-tuan syarak, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ubaidullah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum tu marilah kita sama-sama berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Tanda supaya kita ni sentiasa mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Banyakkan selawat tuan-tuan, banyakkan selawat. Kita sekarang ni, zaman sekarang ni banyak kelemahan. Dengan selawat, dengan zikir, dengan baca Quran lah, insya-Allah hati kita akan menjadi kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita nak masuk dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang berkat. Syahrul Quran, Syahrul Quran, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Berhimpun daripada bulan Ramadan ni banyak perkara yang besar-besar. Pertama, difardukan puasa pada bulan Ramadan. Kedua, diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, dikurniakan pada bulan Ramadan itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Terhimpun perkara-perkara besar, perkara-perkara yang menyeronok atau melipat gandakan pahala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pada bulan Ramadan. Jadi kita mesti setengah seronok. Ni lagi seminggu berwakil ni untuk masuk bulan Ramadan. Kita mesti rasa seronok. Sekarang ni kena rasa timbulkan pujuk-pujuk hati itu, timbulkan seronok kita nak masuk bulan Ramadan. Jangan alamak puasa. Kita nak puasa dah ni. Buat ni. Seolah-olah kita rasa bulan Ramadan tu memberatkan kita. Jangan. Kita kena rasa seronok. Ramadan nak datang ni, kita mesti ada persiapan. Apa? Buatlah benda apa-apa yang baik. Insya-Allah yang berada di rumah. Kalau yang belum pun nak puasa, jangan puasa lah sekarang. Ni dah lepas 15 Ramadan. Baik. Alhamdulillah. Kita ni satu umat yang sangat beruntung, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan pada kita satu agama yang diredai Allah, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama Islam. Kita lahir-lahir je dah Islam. Kita lahir-lahir je tak payah nak cari dah Islam. Dan memang kita Islam, alhamdulillah. Satu yang Allah Subhanahu wa taala sebut, innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang Allah redai adalah Islam. Tak ada agama lain, hanya Islam semata-mata. Daripada datangnya Nabi Adam AS hingga penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Islam. Kemudian Allah utuskan pula kepada kita ni, kita yang tak berapa nak cun ni, amal kurang, apa semua kurang, satu Nabi yang paling baik, satu makhluk yang paling baik, penutup segala Nabi, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita yang sikit akan berlipat ganda. Tak macam umat-umat Nabi sebelum, terpaksa berhempas pulas, berpuluh tahun beribadat, beruzlah, duduk dekat gunung bertapa untuk dapat jadi seorang yang hebat. Kita tak ada, duduk sikit. Malam beramal satu malam pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana seumpama kita beribadat 1000 bulan. Untung tak untung kita? Yakinlah, maka kena yakin pada diri kita, meyakinkan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dah dapat Nabi
dapat pula kitab yang paling agung, kalamullah, iaitu namanya Al-Quran. Allah nazzal ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayatnya, lagi berulang-ulang keterangannya dalam pelbagai cara. Tengok. Dah dapat Islam. Apa nak gitu lagi? Iman dah dapat, Islam dah dapat. Dapat pula Nabi sebagai Nabi kita. Kita bukan duduk dekat Nabi Musa. Kita bukan duduk dekat Nabi Isa. Kita bukan duduk dekat Nabi Nuh. Berempat-belas Nabi Nuh nak buat kapal. Kita duduk dekat Nabi Muhammad SAW. Walaupun zaman jauh, alhamdulillah para ulama bimbing kita dengan bimbingan Nabi SAW. Kan? Kemudian apa lagi? Dah dengan Al-Quran ni, bacanya sikit, pahalanya berlipat gali ganda. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Ini biasa kita dengar, selalu kita dengar. Dah lali kita dengar. Ustaz, benda yang sama, tapi berapa ramai yang kita buat? Tetap tak yakin? Betul. Alah Ustaz, apa saya tak reti baca Quran? Balik-balik soalan tu, balik-balik jawapan tu. Saya tak reti baca Quran Ustaz. Takkan qul Allah tak boleh baca? Takkan qul a'udzu birabbin nas tak boleh baca? Takkan qul a'udzu birabbil falaq tak boleh baca? Takkan Fatihah tak boleh baca? Bacalah. Saya selalu cakap macam ni. Kalau tak mampu nak baca Quran, baca apa yang kita mampu. Yasin, baca Yasin. Orang lain baca satu juzuk, kita jangan baca Yasin sekali. Bacalah 2-3 kali, baru sama dengan orang baca Quran sejuzuk. Ustaz, saya memang tak baca Quran. Yasin boleh baca? Boleh. Sekali je baca. Tak compare lah. Orang lain sejuzuk berapa muka? 20 muka. Yasin berapa muka? 5 muka. Kali 4. Satu hari tu baca Yasin 4 kali. Baru compare. Baru betul. Saya tak boleh baca Yasin. Yasin pun saya tak hafal. Ustaz, saya hafal Qul Allah je. Kali lah Qul Allah tu berapa kali? Baru sama. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan yang Allah bagi tu darabkan 10. 10 pula kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim tu dah kali 30. 30 kebaikan. Mana orang kata mana bos nak bagi gaji yang besar-besar kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Baca je, faham tak faham, memain tak memain, tetap akan dapat pahala. Sikit je. Tengok buka Quran yang tuan-tuan ada depan mata tuan-tuan. Naratul 4 Ustaz muka surat. Jangan nampak naratul 4. Nampak tu yang depan mata tu je. Nampak je naratul 4 tu muka suratnya. Nampak je yang depan mata tu je. Itu je nak baca pun. Kita dah belajar surah Qul huwallahu ikhlas dah. Falaq dah. Nas dah. Masad dah. Minggu lepas surah An-Nas, surah Al-Fajr. Minggu ni Al-Kafirun. Apa je tu? Kenapa? Yakin dengan janji Tuhan bahawa aku akan diganjari dengan pahala yang berlipat kali ganda. Naik kereta tak buat apa-apa. Sepanjang-panjang sini sampai Melaka senyap. Tahan dengar radio. Boleh dengar radio tak salah, tapi buka lah aku baca Quran sikit. Tak payah dengar Quran, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Apalah bang ni Fatihah tak habis-habis. Engkau apa tahu? Kau apa tahu? Fatihah ni bukan kalam aku. Kalam Allah. Aku baca tu satu alhamdulillah tu. Alif lam ha mim dal dah 5. Kali berapa? 10. Berapa? 150. Dah 150. Kau apa tahu? Kubur masing-masing. Walaupun kalau bini aku, kubur masing-masing. Kau tak jawab untuk pihak aku. Aku pun tak jawab untuk pihak kau. Dah, kau senyap, kau baca Qul a'udzu birabbin nas. Biar aku baca Fatihah, kau baca Qul a'udzu birabbin nas. Kita baca 10 kali, lepas tu kita berborak. Dapat borak, tambah pula tasbih. Selawat pula. Tentu insya-Allah. Suka kadang saya tengok video-video ulama-ulama kan.
Kedah Habib Umar, apa banyak. Naik je kenderaan, buka Quran, baca. Dah hafal dah pun Quran, baca, buka Quran, baca. Kita didik diri kita. Didik diri kita dulu. Kat rumah ke kat mana, baca sikit apa yang kita dah hafal. Baca sikit, lama-lama insya-Allah. Doa lah tuan-tuan. Doa. Jangan kosong je baca doa, ya Allah, aku buat ni cari redha kau ya Allah. Mudah-mudahan ada bekal aku dekat sana. Okey, insya-Allah. Hari ini kita akan bicarakan tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran daripada kitab At-Tibyan. Keutamaan membaca. Ini nak masuk bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Dan insya-Allah pastinya di mana-mana masjid, di mana-mana surau, di mana-mana berlakunya solat tarawih, pasti akan insya-Allah akan adanya tim-tim tadarus, geng-geng tadarus. Atau kalau tidak sekalipun di rumah kita pastinya ada tim tadarus. Kena ingat baik-baik tuan-tuan, bukan tujuan matlamat tadarus ni adalah untuk khatam. Khatam tu satu bonus lah. Khatam ni satu bonus. Kalau tak khatam, jangan bergaduh sama ahli masjid, ahli surau. Tujuan kita adalah untuk mengimarahkan rumah Allah itu dengan bacaan Al-Quran. Saya selalu pesan, mana-mana saya mengajar, pastikan ada geng tadarus. Jangan lepas tarawih balik, duduk kejap. Ataupun kalau tak buat, lepas subuh buat tadarus. Pertama kita akan buat sunnah Nabi SAW. Nabi bertadarus. Khatam tak khatam tu bukan kita. Kalau dah 3 orang nak khatam apa? Tadarus kita ada 3 orang. Nak khatam macam mana? Tu sebab tuan-tuan jangan balik dulu. Duduk kejap. Kita pakat-pakat. Okay, tahun ni kita nak buat tadarus. Tak payah baca banyak-banyak. Tak payah duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam dalam ni. Kita duduk sekejap. Kau baca sikit, kau baca sikit, kau baca sikit. Okey, aku dengar kau baca. Kalau salah aku tegur, jangan marah. Cakap tu orang, ikhtiar siap. Kalau aku tegur, kau jangan marah. Sama juga kalau aku baca, kau tegur je, tak ada masalah. Kau baca. Memang tujuan tadarus adalah untuk membetulkan bacaan. Alah, kau bukan ustaz. Iyalah, memanglah aku bukan ustaz. Dan nama sama-sama, telinga kita macam mana pun tak akan sedau salah sendiri. Macam mana pun bacaan kita memerlukan telinga orang. Nak tahu sahih tak sahih, tengok je lah imam. Imam tak akan sedau salah sendiri kecuali makmum beritahu. Walaupun imam dia hafiz Quran. Ustaz tadi rasa macam salah baca tu Ustaz. Oh ya ke? Okey, mana salah tu? Mana ni? Oh ya kot. Tengok. Yang boleh sedau salah ni adalah orang. Kita tak boleh sedar. Jadi masuk Ramadan ni geng tadarus, jangan nak marah. Biar orang tegur. Pertama, dia mengelakkan kita daripada salah baca Quran. Dan kedua, pesan saya, janganlah nak betul-betul baca banyak-banyak. Aku baca sampai 3, engkau baca tu cukup. Pasal kau tak terror. Aku terror baca Quran. Aku baca 3 muka. Salah. Patut yang tak terror baca banyak, yang terror baca sikit. Pasal yang terror kerja dia nak kena betulkan orang yang tak terror. Yang awak baca banyak-banyak apa kan? Tak apa, aku dah pandai baca, kau tak pandai. Okey, aku bimbing kau. Kau ikut je aku baca. Atau kalau kau dah reti baca, kau baca, aku betulkan. Baru betul. Ini yang terror baca sampai 10 muka. Kita nak habis cepat ni. Kau tak baca-baca, aku bagi setengah muka je. Tak jadilah macam tu. Tujuan tadarus adalah untuk bagi peluang kepada yang tak biasa mengaji ni belajar. Ada orang setengah-setengah cakap nak mengaji 2 bulan Ramadan. Bulan ni bukan ni tak, bulan ni nak tadarus je. Tak betul lah, bulan akan datang lagi dia tak nak datang. Itu je peluang nak datang, itulah peluang dia rajin. Bagi dia mengaji insya-Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dengar baik-baik. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, selalu rajin baca kitab Allah dan mendirikan solat serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi mahupun terang-terangan. Mereka ini, golongan ini, yang pertama yang selalu membaca kitab Allah, yang kedua yang mendirikan solat, yang ketiga menderma atau berwakaf
secara sembunyi mahupun terang-terangan. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut. Sembunyi ke terang-terang, jangan kutuk orang. Dia tak ikhlas. Jangan. Ni ayat Quran. Kita tak tahu ikhlas orang dekat mana. Ustaz dia pakai cek bagi dia, kita tak tahu ikhlas dia. Kadang-kadang orang menunjuk-nunjuk bukan pasal dia nak menunjuk-nunjuk. Kadang-kadang orang menunjuk supaya ajar orang dekat situ supaya berderma. Kita tak tahu niat orang. Jangan cerita. Ni banyak ni dalam Quran. Sama ada secara sembunyi mahupun terang-terangan. Mereka ini mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami apa-apa kerugian. Supaya Allah Subhanahu wa taala, apa perniagaan dia? Supaya Allah sempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengampun lagi Maha mensyukuri. Ingat baik. Yang banyak baca Quran. Yang tak hafal Quran pun tak ada masalah. Baca banyak Quran. Jangan timbul lagi kata-kata saya tak boleh baca Quran, saya tak boleh baca Quran. Jangan tuan-tuan. Saya ingat lagi satu pertemuan dengan Habib Kazim As-Sarraf. 2-3 tahun lepas, saya tak ingat, di Hotel Muzaffar. Dia pesan, kalau tak boleh baca Quran, pastikan orang yang boleh baca Quran, baca Quran banyak-banyak. Yang tak boleh baca Quran, baca Yasin banyak-banyak. Yang tak boleh baca Yasin, pilihlah mana-mana surah yang boleh baca, baca banyak-banyak. Tak boleh baca juga, bacalah Qul Huwallah banyak-banyak. Tak boleh baca Qul Huwallah, ganti dengan zikir banyak-banyak. Tak boleh baca zikir, tak tahulah apa nak jadi dengan orang itu. Tak tahulah nak jadi apa dengan orang tu. Faham tak maksud? Tak tahu. Zikir tak boleh, baca Quran tak boleh, jadi tak ada function lah. Baca tak boleh, gantilah apa-apa dengan apa-apa ibadat. Banyak masa kita dengan ibadat. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, ini famous lah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Biasa kita dengar. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tak mesti nak jadi ustaz baru nak mengajar. Alif bata nak jadi kena ustaz, jadi ustaz baru mengajar. Ajar tuan-tuan. Ada cucu kat rumah ajar tuan-tuan. Ada anak-anak kat rumah ajar. Jangan tunggu. Saya selalu pesan bahawa alif bata ni jangan bagi dekat ustaz-ustaz. Rugi kita. Alif bata abata ni biar mak ayah ngajar, biar atuk ngajar, supaya ada pahala sampai akhirat. Budak ni nanti kalau boleh baca Quran, huruf pertama tu aku ajar. Aku yang ajar. Abata satu tu aku yang ajar. Jadi nanti dia pandai tu bermula daripada aku yang ajar. Jadi pahalanya bila kita dah meninggal nanti, kita dah tak ada nanti. Kalau setiap kali dia baca Quran, pertama adalah kita yang ajar. Kita first, kita orang pertama yang didik dia abata. Yang lain tu ustaz lah. Panjang pendek tu ustaz lah. Abata tu kita yang ajar. Saya tak pasti tuan-tuan. Tapi kalau datuk nenek semua saya dulu, keluarga saya memang abata tu memang first, tak ayah mak. Saya tak tahu keluarga tuan-tuan. Keluarga saya memang abata tu, alif bata tu memang mak dengan ayah. Tak ada dia bagi orang lain. Tak tahulah. Supaya ada pahala untuk kita. Ada pahala untuk kita. Anak saya dah besar ustaz, tak sempat. Cucu. Target cucu kita. Balik cucu balik kampung, tanya dia, abang alif bata dah kenal? Okey, atuk ajar. Tak banyak, 2 huruf cukup. 2 huruf cukup. Supaya ada pahala untuk kita. Ingat, kita mengajar orang kebaikan. Kalau orang itu beramal, kita akan dapat serupa apa yang dia dapat. Apatah lagi nanti kalau dia jadi hafiz Quran. Apatah lagi kalau dia jadi hafiz Quran. Berapa banyak contoh kita ajar dia tak banyak. Jim dengan ha. Berapa banyak daripada alhamdulillah sampai an-nas tu jim dengan ha. Itu semua pahala untuk kita. Jadi kena tekad mengajar Quran. Tapi jangan mengajar je, tak belajar-belajar. Mengajar pertama kena belajar dululah. Kemudian hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alai syaqun lahu ajran. Ini kita biasa dengar. Orang yang mahir membaca Al-Quran, kelak nanti dia akan mendapat tempat dalam syurga bersama dengan rasul-rasul yang mulia, lagi baik dan para malaikat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir membaca Al-Quran, tersekat-sekat kerana kepayahan untuk membaca Al-Quran, berat lidahnya kerana tidak lancar, dia akan mendapat 2 pahala.
Kategori mana kita? Lancar, alhamdulillah, beramal. Tak lancar, jangan risau. Allah tak marah pun. Allah tak marah pun. Tak lancar, tak marah, Allah tak marah. Allah pun, kau tak lancar tak apa, 2 pahala untuk kau. Pertama, pahala baca Quran. Kedua, berusaha untuk baca Quran. Baca Quran 1 bab, berusaha untuk belajar baca Quran 1 bab, 2 pahala untuk. Tapi dengan syarat mesti belajar. Pandai tak pandai itu nombor 2. Ustaz, saya dah 10 tahun belajar Quran, tak pandai-pandai, tak apa. Pandai ni Allah bagi. Usaha tu kita. Ini kita nak sebut hadis-hadis Nabi SAW tentang gairah, supaya kita gairah baca Quran. Bukan untuk tuan-tuan. Sebenarnya saya baca ni untuk diri sendiri, ni untuk diri sendiri. Nama je Ustaz, baca Quran pun sikit juga. Tak boleh. Kita kena sama-sama usaha supaya kita ada gairah, ada suka untuk baca Quran. Lagi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, tengok perumpamaan orang yang boleh baca Quran. Masalul mu'minina alladhi yaqra'ul Qur'ana kamasalil atrujah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun, wa masalul mu'minina alladhina la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrati ta'muha tayyibun wa la riha laha, wa masalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalil raihanati ta'muha murrun wa rihuha tayyib, wa masalul fajir alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah ta'muha murrun wa la riha laha. Ini semua hadis-hadis Nabi yang mesti kita yakin. Bau rasa. Ni bukan bila cakap hadis ni tuan-tuan, bila cakap hadis, tuan-tuan mesti sabit macam Nabi tengah cakap dengan kita. Macam Nabi tengah cakap dengan kita. Barulah kita ada rasa, oh okey. Baik. Labbaika ya Rasulullah. Kami dengar ya Allah. Kami dengar. Buat tak buat, insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan buat. Apa Nabi kata? Perumpamaan. Ini perumpamaan. Orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah yang baunya harum dan rasanya enak. Kalau buah utrujah ni saya nak cakap tak tahu. Tapi kalau oleh bahasa Melayu kita, kalau kawan-kawan saya tanya, nak fahamkan saya lah, nak fahamkan saya. Dia kata, kau anggap je lah macam durian. Apa yang bestnya durian tu? Pertama, baunya dah selera dah. Kita tengok. Bau je, tak payah makan. Apatah lagi makan. Pak Mat kompom tak berhenti-berhenti makan. Baik ada sakit. Itu dia. Baunya bau sedap. Rasanya pun sedap. Ni buah utrujah. Ni orang mukmin yang baca Quran. Kita lah. Orang mukmin ni apa orang mukmin? Orang yang beriman lah. Yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada iman dalamnya. Macam kita lah. Semua sekila, semua orang Islam baca Quran seumpama dia tu Allah Nabi umpamakan sebagai buah yang pertama, dia ni bagus. Buahnya sedap, wangi, rasanya pun enak, bagus. Kemudian ada pula satu lagi perumpamaan. Orang mukmin juga tapi tak baca Quran. Perumpamaan dia seperti buah kurma. Ni Ramadan ni. Ramadan dia baru nak jumpa makan kurma. Buah tamar. Ada bau tak buah kurma? Tak ada bau. Kering ni bau dia. Tapi rasa manis, sedap. Ni perumpamaan orang mukmin yang tak baca Quran. Diri dia bagus, tapi tak menghasilkan sesuatu yang baik. Tak ada faedah. Kemudian orang yang munafik ataupun fajir, orang yang maksiat yang membaca Quran. Tengok, orang maksiat membaca Quran, orang fajir, orang munafik yang baca Quran adalah seperti raihana yang baunya harum. Bau harum. Kita tengok, bagus je buah ni, wangi. Tapi rasa jangan makan. Memang tak boleh makan. Kelat, pahit. Buah apa biasa orang Melayu ni? Bau sedap, pahit, ada tak? Buah apa yang orang Melayu ni? Ada Pak Mat? Ada tak? Ada. Bau best, tapi jangan dimakan lah. Apa tu? Tak ada. Tak ada.
tak tahu lah. Buah rehana lah. Kalau Arab kata buah rehana. Dan perumpamaan orang munafik, dalam munafik, fajir, maksiat, tak baca Quran, seperti buah Hanzalah. Bau, tak ada bau, dan rasanya pahit, macam jering. Ada bau, jering. Tak ada, pahit, tahan. Itu perumpamaan. Nak kata elok tak elok Quran ni bagi dekat orang maksiat pun boleh nampak cantik. Quran ni kalau bagi dekat orang maksiat pun kita tengok, oh, boleh datangkan kebaikan. Apatah lagi kita sebagai orang yang beriman. Kalau kita baca Quran lagi elok. Yakinlah. Balikkan start motor, sampai rumah baca qul huwallah. Tak adalah menyanyi je motor. Senyap je motor. Okey. Hadis daripada Sayyidina Umar bahawa Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat darjat beberapa golongan manusia dengan kitab ini, iaitu Al-Quran, dan merendahkan darjat golongan yang lain. Ini kuatlah. Sebab Al-Quran Allah angkatkan maqam kita, darajat kita. Dengan asbab Al-Quran juga Allah turun, Allah rendahkan martabat kita. Jangan kita nampak, tapi ni bukan nak tujuan nak pandang rendah, tidak. Jangan kita nampak orang tu bagus hafal Quran, dia ni confirm syurga, tidak. Tapi dalam pada masa yang sama kita kena bersangka baik bahawa dia telah berusaha untuk hafal Quran, dan kita pula tak boleh baik macam dia. Tapi dalam pada masa yang sama, kalau kita tengok ada orang banyak baca Quran buat baik, itu pun bagus. Kemudian daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Tengok tuan-tuan. Minggu lepas saya pesan, tuan-tuan pilihlah surah sebagai peneman tuan-tuan di akhirat nanti. Tuan-tuan, perempuan, semualah kita daripada kita. Pilihlah satu surah, dua surah, tiga surah untuk jadi peneman kita nanti. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Baca Quran, pilih surah. Tak mampu baca, pilih surah yang kita rasa, bukan kita rasa, insya-Allah bahawa ayat itu, surah itu akan jadi peneman kita dalam kubur, peneman kita di hari akhirat. Ingat tuan-tuan, kita tak ada peneman. Masuk je kubur, start masuk kubur sampai hisap. Bukan sampai hisap, sampai titian sirat. Pasti dan pasti kita seorang. Pasti dan pasti kita akan seorang. Walaupun kubur tu mak beranak, anak kubur sekali, tak ada. Itu dalam hakikat mata kita je dia kubur berdua. Bila masuk alam barzah, macam mana pun tu pisah. Dia akan seorang-seorang. Jadi kita tak ada peneman. Pilih tuan-tuan. Kita nak ada sahabat dekat kubur nanti, tolong teman kita, berborak dengan kita, selamatkan kita daripada kena belasah dengan malaikat. Pilih satu surah. Nabi dah bagi guide, tiap-tiap malam baca surah Mulk. Mana tadi kata? Tak ada. Mana tadi kata? Lupa kan? Saya pun dah tak ada tadi. Ziarah pakcik saya. Baca Mulk tiap-tiap malam. Baca Mulk tiap-tiap malam. Baca Yasin. Baca Yasin tuan-tuan, baca Yasin. Yasin banyak dia punya kelebihan, fadilat dia. Yakin tak yakin je lah. Pastikan kita ada peneman. Dah boleh cari dah, umur kita dah berapa dah ni? Dah colek cari kawan. Boleh cari kawan. Cari kawan. Cari kawan apa? Cari kawan peneman. Kita nak masuk dalam kubur. Cari kawan. La hasada daripada Sayyidina Ibn Umar. Tadi Sayyidina Umar, ini Sayyidina Ibn Umar anaknya. Tadi radhiyallahu ta'ala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hasada illa fi ithnataini. Ni Tuan Ustaz Aziz cakap. Rajulun atahu Allahul Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar.
Tak boleh kita nak cemburu, tak boleh kita nak hasad, tak boleh kita nak dengki, tak boleh kita nak iri hati kepada manusia. Kecuali kepada dua perkara ni. Atau kepada dua golongan ni. Golongan pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan tentang Al-Quran dan dia amalkan pengetahuan itu sepanjang malam dan siang. Maka orang macam ni orang patut kita jealous. Orang ni baik je, tengok sembahyang, tak tinggal mengaji, boleh mengaji baik je kehidupan dia. Okey. Tengok semua dapat sedekah, tengok tak ada duit pun tapi tengok boleh sedekah, boleh baca Quran, ada baca Quran ada. Orang terutama orang baca Quran lah. Tengok ustaz-ustaz, ustaz-ustaz kan yang hafal Quran kan. Saya jangan masuk ustaz, saya bukan ustaz, saya imam. Tengok kan macam ustaz-ustaz kita ya, Ustaz Aziz, bukan kerja apa pun. Apa kerja dia? Ngajar madrasah kan. Ustaz-ustaz lain, Ustaz Fauzi, kan? Apa buat? Ngajar. Tapi ada tak cukup makan. Masing-masing tengok makin lagi kembang-kembang ni tengok kan. Berapa kali ya Ustaz Aziz dengar nak jogging-jogging. Yang tu je. Maksud Allah bagi rezeki. Kemudian golongan kedua yang Allah Subhanahu wa taala bagikan dia harta dan dengan harta itu dia menafkahkan sepanjang malam dan siang. Orang macam ni yang sepatut kita jealous. Bukan orang yang dah ada kereta besar dipakai seorang tak. Orang yang ada duit, nampak madrasah bagi infak, nampak orang miskin itu dah diinfak. Ahli adik-beradik tak cukup duit, dia infak. Orang macam ni kalau kita tengok, kita dapat, orang ini patut kita jealous. Itu sebab sahabat Nabi SAW yang miskin-miskin ahli sufah, bila Nabi bagikan tasbih 33 kali, seronok dia. Bagaimana ya Rasulullah, kami nak challenge kepada kawan-kawan kami yang kaya tu. Mereka ada harta untuk nafkah, untuk sedekah, kami tak ada. Lalu Nabi bagi amalan. Bocor pula rahsia. Tu bahaya rahsia ni. Bocor pula dapat dekat member-member kaya tu, dia pula beramal pasal Nabi bagi. Ngadu lagi, ya Rasulullah, macam mana ya Rasulullah, amal yang kami buat ni dia orang dah tahu, geng-geng kaya dah tahu. Habis macam mana dia orang dapat 2 kali ganda, kami tak dapat apa. Tu rezeki Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Rezeki masing-masing. Dia bagi kaya tu pun Allah yang bagi, engkau yang miskin pun Allah bagi. Baik. Terakhir pada pagi ini, ini kena yakin baik tuan-tuan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu al-Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya lis-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'ilil kalam ka fadlillahi ala khalqih. Sesiapa yang Allah sibukkan dengan Al-Quran, iaitu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, yang Allah sibukkan mereka ni daripada dia berzikir mengingatku. Tengok, tadi sibuk Allah yang sibukkan dia dengan baca Quran, belajarlah, senang kita belajar. Macam-macam budak-budak belajar ni, daripada dia sempat berzikir, sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku. Zikir tak sempat, doa pun tak sempat. Maka aku Allah berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Tengok, orang ni sibuk baca Quran, orang ni sibuk belajar Quran, tak sempat nak berdoa, doa pun tak sempat. Orang doa macam-macam, ya Allah bagikan aku kekayaan, ya Allah bagi aku syurga, ya Allah bagi aku murah rezeki, ya Allah bagi aku panjang umur, ya Allah bagi apa, semua orang doa. Allah kata orang yang tak sempat nak minta macam-macam ni tapi sibuk dengan Quran, aku akan berikan dia sepadanya orang macam ni sebaik-baik pemberian. Yang minta ni Allah bagi juga, yang ini pun Allah akan bagi juga, walaupun tak sempat minta. Maksudnya Allah akan cukupkan. Orang yang tak sempat minta ni Allah cukupkan. Bukan kata cukupkan, lebihkan lagi. Kerana apa? Kerana keutamaan kalamullah atas perkataan lain adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Dia mencari kalamullah, maka Allah akan beri kepada dia sebaik-baik pemberian. Itu sebab tengok budak-budak madrasah, budak-budak sekolah tahfiz
makan. Saya ingat lagi tuan-tuan, sekarang ni alhamdulillah lah, sekarang tak ada masalah kot. Sekarang tak ada masalah. Zaman saya tahun 2003 hafal Quran. Oh, berbunyi orang kampung. Saya duduk Bukit Ambai dulu. Engkau nak makan apa? Engkau nak makan apa? Engkau nak makan apa? Bapak baru meninggal. Kau nak makan apa? Kau masuk tahfiz, kau nak makan apa? Sekarang dah tak bunyi dah. Sekarang alhamdulillah saya tak dengar tu. Sebab saya ngaji Quran tahfiz tak ada dengar tu. Dulu kau nak makan apa? Kau nak kerja apa? Alhamdulillah tuan-tuan, ni hang badan macam besar, makan apa? Nak makan apa? Itulah. Yakin tak yakin lah. Jangan risau tentang makan orang, risaukan diri tentang diri sendiri. Alhamdulillah. Anak kita hafal Quran, tak kisahlah sejuzuk ansar, anak saya tak apa Quran ansar, dapat sejuzuk masuk pada satu lagi. Tak apa tuan-tuan, sejuzuk tu pun alhamdulillah. Tuan-tuan apa Quran? Sejuzuk pun tak sampai. Lepas tu nak marah anak. Tak kisahlah. Anak hafal sejuzuk, alhamdulillah. Anak hafal 2 juzuk, alhamdulillah. Anak hafal 1 surah, alhamdulillah. Okey, baik. Okey. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca suratul kafirun. Surah Al-Kafirun tuan-tuan Saya saja lewat-lewat ni nak lepaskan waktu wudu, waktu isyraq, supaya tuan-tuan boleh semayang duha terus. Baik. Suratul Kafirun. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul termasuk dalam ulumul Quran. Asbabun nuzul. Kita dah sebelum ni kita dah ceritakan tentang kelebihan-kelebihan. Tadi kita dah baca tentang kelebihan baca Quran. Itu termasuk yang apa saya bicarakan pada 2-3 minggu ni adalah ulumul Quran. Qiraat termasuk dalam ulumul Quran. Tajwid termasuk dalam ulumul Quran. Yang ini asbabun nuzul. Sebab-sebab kenapa ayat ini diturunkan itu pun adalah ulumul Quran. Jadi ulumul Quran ni besar. Dia punya pecahnya besar. Turunnya suratul Kafirun ni ada sebab dia. Iaitu antaranya adalah sebabnya apabila orang kafir mendatangi Nabi SAW di masa di Mekah. Masa Nabi SAW di Mekah, menawar-nawar kepada Nabi SAW supaya Nabi dan para sahabat sembah berhala setahun. Kemudian habis berhala setahun, mereka pula tahun berikutnya akan sembah Allah secara pure ikut Nabi SAW selama setahun. Dan mereka akan memberikan Nabi SAW apa yang Nabi nak. Isteri bagi, harta bagi, rumah bagi, semua bagi. Dan mereka menjanjikan kepada Nabi SAW untuk menjadikan Nabi sebagai ketua mereka, bos. Tengok, punya bagus tak bagus dia orang, offer. Supaya Nabi dan sahabat sembah berhala setahun. Kemudian habis setahun, mereka pula sembah Allah secara betul-betul tauhidnya secara setahun. Habis itu, habis setahun sembah balik berhala setahun. Gila-gila macam tu. Lepas tu offer Nabi selama Nabi sebagai untuk menjadi pemimpin dan akan diberi berbagai-bagai perkara kekayaan. Siapa yang offer tu? Pertama tengok ni. Puak-puak kafir Quraisy. Biasa ni bos-bos dia lah. Yang kita biasa dengar Umayyah bin Khalaf, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, Al-Muttalib, Al-Asi bin Wasil. Ni biasa dulu kita dengar masa belajar sirah dengan Ustaz. Al-Walid bin Al-Mughirah. Offer. Itu sebab nak bawa kebaikan ni boleh tahan juga. Pasal diuji bahawa akan dibagi dengan perkara kepada duniawi. Bukan sekarang je orang diuji tuan-tuan. Nabi pun diuji. Dijadikan ketua. Dibagi apa yang Nabi nak. Bagi. Jangan syarat dia apa? Main setahun. Lalu turunlah ayat suratul Kafirun ni menolak setolak-tolaknya bahawa mereka itu adalah sesat. Mereka itu adalah tidak benar. Apa Nabi nak beri. Okay. Terjemahan ni tuan-tuan boleh baca sinilah. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh insya-Allah. Kita nak baca je. Ni siap ni. Lepas tu kita akan baca qiraat Abu Amr. Pendek je qiraat Abu Amr. Bismillah. Al-Quran. Ingat baik-baik tuan-tuan, tanda panjang mesti dibaca panjang. Berapa rakaat panjang?
4. Ataupun dalam bahasa tajwidnya kita panggil tawassut. Tawassutnya apa? Bacaan yang panjang sederhana. Dia ada qas. Kalau panjangnya ada 3 nama. Pertama qas, qaf, sad, ra, 2 harakat kita panggil. Kedua tawassut, 4 harakat. Ketiga isba', 6 harakat. Yang ini biasa tanda panjang adalah kita baca dengan 4 harakat. Ini antara surah-surah yang digeruni oleh orang. Pasal apa? Pusing-pusing tak habis habis. Itu saya dah terkena sekali. Sebaik cepat sikit keluar tak. Ini antara surah yang menakutkan. Pasal kalau tak betul-betul boleh tak habis-habis. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Ulang balik. La a'budu, ulang-ulang tak habis-habis. Ayat ada berapa je? 6. Tapi rasa dekat 5 minit baca. Okay, insya-Allah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sabdu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kena sabdu. Kita kena biasakan baca bismillah dengan betul supaya Fatihah kita betul. Bismillah. Qul ya ayyuhal kafirun. Hati-hati pada qul. Hati-hati pada qul. Qul ni tak boleh cepat sangat. Qul ya tak boleh. Dia kena sempurnakan. Qul ya, jangan lambat, tu lambat sangat. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Macam mana sebut lam dengan betul? Tongkatkan lidah ke langit, sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Tongkatkan lidah ke langit, langit berat tu, belokkan dia, sengitkan, miringkan, sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Nak tengah boleh juga. Mana senang? Subat kul. Lidah tu sengitkan ke kanan sikit. Senang tak? Kul. Susah. Okey, ke kiri pula. Kul. Mana senang? Jangan ke kiri, dekat lidah, dekat le langit. Faham le langit keras. Mana senang? Ke kanan ke kiri? Masing-masing lah. Yang ke kanan, kanan lah. Yang kiri lah. Dia tak sama lah. Kalau kita rasa kita sengitkan miring tu nama sifat inhiraf. Kalau kita miring ke kanan tu mudah, tak terbelit lidah kita, mana kita ni adalah sebelah kanan. Lidah kita senang ke kanan. Kalau kita rasa ke kiri lah. Jangan ikut orang. Saya lebih senang ke kanan. Bukan ke kanan betul-betul tuan. Bukan ke kanan macam ni belok lah. Tak, sikit je. Miring. Tu miring. Miring bukan jenuh. Itu dah tongeng habis. Sikit je. Miring sikit. Sekali. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya la a'budu ma ta'budun. Jangan ta'budun. Sama lah a'budu ta'budu sama. Jangan la a'budu ma ta'budun. Ta'budu tak nak ta'budu. Okey. Dan sekali la a'budu wala antum 'abiduna ma a'bud. Ma'a'bud panjang. Kat situ ada hukum ikhfa hakiki, nun mati bertemu ta. Antum. Sekali. Wala antum.
Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Bukan abad. Tak, tu dah idgham. Idgham mutajanisain. Abad tu masuk tak. Abadtum. Jangan sebut lagi dal tu. Dal tu dah termasuk. Sabdu bila cerita sabdu, huruf yang pertama tu dah masuk dekat huruf yang kedua. Nama dia idgham, masuk. Ini kategori idgham mutajanisain. Satu makhraj. Lepas tu tengok ana. Ana tu. Ana tu kan. Ana tu dalam hukum tajwid, kalau kita baca wasal, dia mesti kita baca dengan pendek. Wala ana pendek. Ana, faham? Tapi kalau kita waqaf kat dia, kita mesti baca dengan dua harakat. Wala ana, dua harakat. Mesti baca dengan dua harakat. Tak boleh wala ana, tak boleh. Tanda dia adalah, tanda bulat atas itu adalah tanda bulat, kita panggil apa tu? Bujur. Tanda bulat bujur. Contoh kita nak baca wala antum abiduna ma a'budu wala ana. Macam tu. Tapi jangan lebih macam tu. Nak bagi tahu dalam hukum tajwid je. Jangan ada pula buat. Tak elok berhenti situ sebenarnya. Nak bagi tahu hukum tajwid. Tanda bulat bujur tu maksudnya kalau kita berhenti, kita kena baca dengan dua harakat. Abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Good, bagus. Qalqalah. Qalqalah apa tu? Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Lakum dinukum waliyadin. Okey, selesai. Kula al-kafirun ni tak jadi masalah. Dahlah, biasa orang baca betul. Cuma biasa orang terlalai pada tanda panjang. Tuan-tuan kena ingat tu, dalam otak kita pasak tanda panjang mesti baca 4. Tapi bukan semua. Bukan semua. Okey, terus kita akan masuk pada qiraat Abu Amr. Tuan-tuan kalau nak ngaji betul-betul kena ngaji betul. Ini sebagai ilmu je. Ini kita akan baca qiraat Abu Amr sekejap je. Pasal dia tak banyak, sikit satu je. Abu Amr pertama dulu kita dah baca Qalun, ya. Lepas tu dah baca Warsh. Kemudian dah baca Ibnu Katsir. Kemudian kita baca imam yang ketiga. Supaya tuan-tuan biasa dengar tentang qiraat. Tak ada pelik sangat, iaitu Abu Amr. Abu Amr ni ada dua murid. Pertama nama Duri, Ad-Duri. Kedua nama As-Susi. Siapa minat qiraat boleh tengok pada Google. Okey, kat sini kita nak baca Susi. Tapi dua-dua sama sebenarnya. Dua-dua sama. Bezanya adalah pada panjang dan pendek sahaja. Okey, baik. Kita baca Susi dulu. Susi dan Duri dua harakat. Iaitu tanda panjang yang saya sebut tadi baca 4 harakat tu, tuan-tuan baca dengan 2 harakat. Boleh? Boleh? Cuba baca. Cakap boleh, cuba je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Saya akan sebut pada khilaf bacaan dia. Panjang tu tuan-tuan cuba. Okey, baca 2 harakat tanda panjang jangan baca panjang. Baca 2 harakat. Ini untuk Susi. Okey, baca. Jangan pendek sangat. Qul ya ayyuhal, tu 1 harakat, 2 harakat. Qul ya ayyuhal kafir. Macam asli. Ada sekali. Terus. Terus bagus tu. Maaf pasal panjang pula. Maaf pendek 2 harakat je sekali. Wala antum.
Lagi. Lagi. Dia tak baca waliyadin. Dia baca walidin. Wali, dua harakat, walidin. Baca balik. Lakum dinukum. Lakum dinukum walidin. Ini wajah untuk susi. Duri ada dua. Sama macam tadi satu. Satu lagi baca dengan 4 harakat. Cuba baca 4 harakat pula. Tengok. Baca. Sama tak? Walidin juga Walidin baca walidin juga. Cuma baca dengan 4 harakat. Baca 4, jangan baca 2. Tadi 2, ni 4, ni 4. Ni 4 kena 4. Wala. Bukan waliyadin, walidin. Kita tengah baca qiraat Abu Am. Walidin. Tanda sikit. Apa dia? Qiraat Abu Amr. Qiraat ni pertama Nafi'. Nafi' ada 2 anak murid, Qalun, Warsh. Kita dah baca dah. Kedua Ibnu Katsir. Anak murid dia Bazi Qumbul, Al-Bazi dengan Qumbul. Ketiga Abu Amr Ad-Duri As-Susi. Nanti akan minggu depan Ibnu Amir. Lepas tu ada lagi Asim. Asim kita lah. Hafs dengan Syu'bah dengan Hafs. Kemudian ada lagi Hamzah. Kemudian ada lagi Kisai. Ada lagi. Supaya tuan-tuan kenal sikit dengan imam-imam qiraat. Yang kita baca, yang sekarang kita baca ni adalah satu tarik atau satu qiraat daripada pelbagai qiraat. Dan yang nak bangga sangat lah. Satu qiraat pun kita tak pas-pas lagi. Ada lagi banyak qiraat. Apakah hukum beramal dengan satu qiraat? Boleh, harus. Jadi jangan tanya dengan saya, apa hukum saya beramal dengan mazhab Syafi'i? Dengan Hafs pun tak lepas. Syafi'i apa lagi? Kenalah. Harus kita, bukan harus, memang kena kita bermazhab dengan mazhab. Kalau fiqh dengan satu mazhab. Bukan kita pilih, tengoklah tempat kita tu mazhab apa. Kalau sini mazhab Syafi'i, beramallah dengan mazhab Syafi'i. Kalau akidahnya dengan mazhab Al-Asy'ariyah. Kalau dengan Quran, baca dengan mazhab Imam Hafs. Boleh tak nak baca dengan mazhab Imam Warsh? Boleh, baca. Kalau power. Kalau tak power, tak payahlah mengada-ngada. Jangan campur adukkan, haram. Dalam qiraat haram kita mencampur adukkan antara satu qiraat dengan satu qiraat, kecuali kalau kita belajar. Itu yang kita panggil baca jamak. Okey, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya tamatkan pertemuan kita pada pagi ini. Mohon ampun, maaf atas kekurangan apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Mohon Allah Subhanahu wa taala memperbaiki insya-Allah. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita dengan tasbih kepada Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak masuk tim tadarus, mari bagi nama pada saya. Yang pandai baca pun tak kisah, yang tak pandai baca pun tak kisah. Kita tak ada double standard. Kalau ada anak-anak tu lagi bagus. Kita akan siapkan duit raya.